Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita bersama lagi dalam kelas Sains Pertanian bersama saya Cikgu Syahrin. Okay, kali ni Cikgu nak terangkan bahagian bab 2 iaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan penghasilan tumbuhan. Okay, dalam erti kata lain, sains tanah. Okay, untuk itu dalam subjek ni, dalam subtopik ni, pelajar perlu tahu pengenalan takrifan tanah, okey, kepentingan dia, komponen, sifat fizikal tanah, sifat kimia, unsur perlu untuk tumbuhan dan amalan membaiki tanah. Saya rasa saya akan terangkan sehingga sifat fizikal tanah sahaja. Okey, untuk kelas seterusnya baru kita sambung sifat kimia, unsur perlu untuk tumbuhan dan amalan membaiki tanah. Okey, kita pergi slide seterusnya. Okey, kat sini dalam bab ni pelajar perlu untuk mentakrifkan tanah. Apa dia takrifan tanah? Okey, yang kedua mengenal pasti lapisan-lapisan profil tanah lah lazim. Okey, dan aras 2, pelajar perlu boleh melakar dan melabel lapisan profil tanah lazim. Okey, so kita tengok aras. Kalau awak boleh melakar, maksudnya awak berada di aras yang kedua. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah takrifan tanah. Tanah ialah lapisan atas permukaan bumi. Okey, ingat balik. Tanah ialah lapisan atas permukaan bumi. Okey, seterusnya ini adalah 4 lapisan tanah yang perlu pelajar ketahui, iaitu yang berada di atas sekali adalah sisa tumbuhan dan haiwan. Okey, lapisan kedua dipanggil tanah atas. Okey, lapisan ketiga dipanggil tanah bawah dan akhir sekali adalah batuan. Okey, sisa tumbuhan biasalah organisma hidup. Okey, haiwan dan juga tumbuhan. Okey, lepas tu bakteria. Okey, lepas tu tanah atas paling subur kerana kandungan bahan organik tinggi. Okey, populasi organisma tanahnya tinggi, tebal lebih kurang dalam 15 cm sahaja. Okey, kerana apa dia subur? Kerana kat situlah perebutan haiwan, okey, tumbuhan, maka dia jadi bahan organik. Okey, tanah bawah mengandungi bahan terkumpul hasil proses larut resap. Okey, bahagian tanah ini dia kurang organisma tanah. Okey, dan akhir sekali batuan lazimnya sebagai bahan induk mengalami lulu hawa. Okey, slide seterusnya. Ini adalah contoh gambar profil tanah. Kalau awak tengok struktur tanah ni, di bahagian atas lapisan ini adalah kalau boleh kita kategorikan sebagai bahan organik terkumpul di sini. Lepas tu tanah atas, tanah bawah dan akhir sekali batuan. Okey, seterusnya sama juga. Okey, awak boleh tengok dia mengukur jarak. Okey, di mana ni lapisan atas, lapisan bawah dan juga batuan. Okey, next. Ini adalah rantaian makanan yang berada di atas permukaan tanah, dan rantaian makanan inilah yang menyebabkan terjadinya satu orang panggil bahan organik akibat daripada haiwan yang mati, tumbuhan yang mati. Okey. Okey, jadi cikgu harap sampai part ni pelajar boleh tafsirkan tanah itu apa. Okey, maksud tanah. Tulis dalam satu paper. Lepas tu tuliskan dia maksud dia dan ambil gambar. Bila ambil gambar, hantar pada saya. Okey. Lepas tu pelajar boleh lakar dan labelkan profil tanah. Buat 4. Okey, 4 segmen tanah tadi. 4 bahagian tanah. Atas sekali apa dia, lapisan kedua, lapisan ketiga dan lapisan keempat. Okey, seterusnya. Okey, dalam bab ni pula pelajar boleh menyatakan kepentingan tanah dan membincangkan kepentingan tanah. Maksudnya pelajar boleh menghuraikan pula apa kepentingan tanah.
Okey, kita tengok sini kepentingan tanah. Yang pertama, memberi sokongan mekanik kepada akar. Jadi tanah ni adalah sebagai tempat akar itu untuk mencengkam. Okey, kalau tak ada tanah, di mana akar nak mencengkam? Betul tak? Okey, lepas tu membekalkan nutrien kepada tumbuhan, membekalkan oksigen dan air kepada tumbuhan. Okey, jadi kenapa tanah penting? Kat sinilah kita belajar. Okey, dia membekalkan nutrien kepada tumbuhan. Okey, selain itu dia membekalkan oksigen dan air. Okey, untuk huraian dia pula memberi sokongan mekanik kepada akar. Dia sebagai medium pertumbuhan akar dan tempat akar mencengkam. Dengan kata lain, kalau lereng bukit tu tak ada tumbuhan satu pun, maka dia akan menjadikan apa? Apabila hujan turun dengan banyak dan tanah tadi akan menjadi tanah runtuh. Okey. So lereng bukit tadi maka jadilah bencana alam. So kenapa kita perlu di lereng bukit kita perlu menanam pokok. Okey, ataupun tumbuhan. Okey, lepas tu membekalkan nutrien kepada tumbuhan. Huraian dia, nutrien semula jadi terdapat dalam tanah hasil perebutan bahan organik. Mana dapat bahan organik? Tadilah yang saya cakap. Okey, tumbuhan mati, haiwan mati, okey, organisma tanah mati. Okey, maka dia akan berubah menjadi bahan organik. Tapi perubahan tu berlaku secara lama lah. Okey, bukan sekejap dia mati terus jadi bahan organik, tak. Okey. Membekalkan oksigen dan air kepada tumbuhan. Ni kat sini rongga tanah dipenuhi udara dan air. Udara diperlukan untuk respirasi akar. Jadi akar pun perlukan udara ataupun akar perlukan rongga-rongga tanah supaya dia boleh menjala. Okey, menjala masuk. Okey, dan rongga tanah juga perlu kerana di situlah saluran udara dan juga air. Kalau tanah terlalu padat, maka tak ada oksigen dan juga air yang dapat melalui rongga-rongga tanah. Okey, so dalam latihan ni, pelajar perlu nyatakan 3 kepentingan tanah tadi. Okey, dan latihan yang kedua, pelajar perlu terangkan atau huraikan kenapa pentingnya tanah. Okey, yang ini pun sama juga, buat dalam satu kertas A4 ataupun buku, snap gambar, lepas tu hantar pada saya. Saya jadikan sebagai evidence kehadiran lah. Okey, seterusnya kat sini pelajar dapat menyatakan peratus komponen tanah dan menjalankan eksperimen untuk menunjukkan butir pepejal tanah secara mendapat. Okey. Yang kedua, membincangkan komponen tanah dan kepentingannya. Okey, lepas tu pemerhatian eksperimen untuk menunjukkan butir pepejal tanah secara mendapat. Okey, awak tengok kat sini ada carta pie di mana peratus kandungan komponen tanah, yang mana paling tinggi adalah mineral 45%, okey, air 25%, gas 25% dan paling sedikit adalah bahan organik 5% sahaja. Jadi air dengan gas adalah sama dia punya persen dia. Okey, ini yang berwarna, carta pie warna. Okey, ingat balik yang paling banyak adalah mineral. Okey, so bahan mineral 45% yang paling banyak. Bahan mineral hasil proses leluhur batuan iaitu pasir, klodak dan liat. Dia dijadikan sebagai komponen utama tanah untuk medium pertumbuhan. Okey, kalau tak ada ni memang tak jadi lah. Okey, untuk mineral ni. Okey, tanah perlukan mineral. Okey, komponen tanah, bahan organik pula 5%. Bahan organik terhasil daripada perebutan sisa tumbuhan dan haiwan. Bahan organik terurai menjadi humus, membekalkan nutrien untuk tumbuhan, membantu membaiki keadaan tanah. So, kenapa penting bahan organik? Kalau setengah tanah tu, kalau kita boleh dapat kesan, dia akan kurang subur kerana ketiadaan bahan organik, maka kita kena tambah dengan baja organik.
Okey, untuk membantu balik membaiki keadaan tanah dan juga membekalkan nutrien untuk tumbuhan. Okey. Seterusnya, udara 25% kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam tanah berbeza-beza. Okey. Setiap tanah, setiap kawasan berbeza-beza. Okey. Oksigen penting untuk respirasi akar dan organisma tanah. Okey, dan karbon dioksida hasil respirasi terbebas dan terperangkap dalam tanah menyebabkan kandungan lebih tinggi berbanding udara atmosfera. Okey, so oksigen tadi dan karbon dioksida juga adalah penting. Okey, dia seimbang. Okey, oksigen tadi penting untuk akar dan organisma tanah. Okey, dan karbon dioksida ni penting untuk tumbuhan. Okey, so kalau tanah tu terlalu padat, maka karbon dioksida tadi yang akan paling banyak dia punya persen dia. So sebab itulah kenapa kita perlu setiap tanah tu kita perlu menggemburkan supaya kandungan oksigen tu seimbang dengan karbon dioksida. Okey, seterusnya kita tengok air 25%. Muatan medan iaitu keadaan di mana rongga tanah dipenuhi air dan masih terdapat ruang udara. Okey, ni had tanah basah lah. Okey, so keadaan di mana rongga tanah dipenuhi air dan masih terdapat ruang udara. Yang ini yang paling bagus. Okey, keadaan tanah yang paling bagus. Okey, untuk tanah tepuk air, semua rongga tanah dipenuhi air dan tiada ruang udara. Air berlebihan kesannya akan tumbuhan terendam dalam air. So yang ini keadaannya di mana air itu berlebihan dan kesannya akan tumbuhan terendam dalam air dan boleh menyebabkan akar tadi menjadi busuk, okey, ataupun rosak. Okey, so had layu iaitu titik layu, air hanya terdapat terlalu sedikit pada kumin tanah dan tidak boleh diserap oleh akar. Kesannya tumbuhan tidak dapat bekalan air dan layu. Ini boleh dikatakan iaitu tanah itu terlalu padat dan menyebabkan air itu hanya di atas permukaan tanah sahaja. So tidak menyerap ataupun masuk ke dalam rongga-rongga tanah. Sebab itulah awak perlu lakukan pengemburan. Okey. Alright. Kat sini pelajar perlu buat, lengkapkan jadual di bawah bagi menunjukkan peratus komponen tanah. So tulis tadi, nutrien berapa, lepas tu air berapa, gas berapa, dan bahan organik berapa peratus. Ini hanya tuliskan sahaja, snap gambar dan hantar seperti yang saya cakap tadi. Dan latihan akhir sekali, pelajar perlu huraikan kepentingan air dan udara dalam komponen tanah. Tadi huraian kepentingan air dan udara. Kenapa penting udara dan air? Okey, saya rasa itu sahaja setakat ini saya punya kelas. Okey, dan saya harap pelajar dapat buat latihan. Alright, sehingga bertemu lagi dalam kelas yang kedua. Okey, hashtag kita jaga kita. Stay at home. Bye. Assalamualaikum.